Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الحشر والجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita, dan pada malam ini insyaAllah kita akan baca tafsiran ayat yang ke-15 hingga ke-28 insyaAllah. Sebelum kita baca tafsirnya, sama-sama kita baca ayat 15 hingga 28 daripada surah Al-Mutaffifin. InsyaAllah sama-sama kita baca. Dengar saya baca dulu, lepas tu kita baca ramai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم.
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Tidak sekali-kali begitu. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak mereka terhijab dari Tuhan mereka. Hati yang dihijabkan dosa diharamkan dari nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pendapat ahli sunnah wal jamaah bahawa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala akan diperolehi, akan dinikmati oleh penghuni-penghuni syurga. Tapi bagi mazhab Mu'tazilah, mereka tak percaya. Dia kata tak ada. Tak nampak wajah Allah. Walaupun dalam syurga, kita tak boleh tengok wajah Allah. Pendapat Mu'tazilah ini bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita belajar dalam bab akidah. Hati mereka telah dihijabkan oleh maksiat-maksiat dan dosa-dosa, menyebabkan mereka tidak mempunyai perasaan terhadap Allah. Akibat maksiat dan dosa ini, hati mereka menjadi gelap dan buta di dalam hidup mereka, sebagaimana yang kita telah bicarakan pada minggu lepas. Bagaimana hati seseorang pada asalnya putih bersih, apabila kita melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan titikkan satu titik hitam pada hati itu. Dan apabila dosa itu makin hari makin bertambah, makin banyak, dan sehinggakan hati yang putih bersih tadi menjadi gelap. Apabila jadi gelap, maka fungsi hati dia jadi mati. Bila fungsi hati jadi mati, maka pada masa itu dia tidak ada perasaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka, melakukan dosa itu suatu perkara biasa. Makin bertambah, makin banyak dosa yang mereka lakukan, sehingga kan hati mereka itu terhijab. Kerana itu kesudahan dan balasan yang setimpal di akhirat ialah mereka diharamkan dari nikmat memandang wajah Allah yang maha mulia. Tak dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak merupakan satu penyiksaan yang amat sangat terseksa. Sebagaimana mereka yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat nikmat yang paling besar. Mereka dihalang dari nikmat kebahagiaan yang agung ini
ialah satu nikmat yang hanya dikurniakan kepada orang-orang yang berjiwa suci, bersih dan jernih hening, yang wajar dibukakan hijab yang terbentang di antaranya dengan Tuhannya. Itu di akhirat. Di dunia ini pun begitu juga. Bagi mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yakin kepada pembalasan pada hari akhirat kelak, mereka melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan buka hijab yang ada pada hati. Bila hati ini diangkat hijab dindingnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana dia akan dapat melihat rahsia-rahsia ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita ambil Imam Malik rahimahullah, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik dia tidur malam, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Imam Malik rahimahullah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Imam Malik. Dan apabila Gubernur Madinah jumpa dengan Imam Malik, nak serah Imam Syafi'i kepada Imam Malik untuk belajar berguru dengan Imam Malik, ketika itu Imam Syafi'i masih lagi budak, masih ingusan. Imam Malik cakap kat Gubernur itu, wahai Gubernur, kamu Gubernur Madinah. Tapi budak ini Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata bukan sahaja imam kepada Madinah, bahkan suatu hari nanti dia akan menjadi imam kepada seluruh dunia. Itu saya nak buktikan, nak tunjuk bahawa hati ni kalau Allah Subhanahu wa taala angkat hijab dinding antara dia dengan Allah, maka dia akan dapat melihat rahsia ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik terbukti sekarang. Dia kata dulu masa Imam Syafi'i kecil, belum belajar lagi dengan dia dah cakap kepada Gubernur Madinah, budak ini akan menjadi imam kepada seluruh dunia. Terbukti sekarang mazhab Syafi'i dianuti oleh seluruh. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yakin sepenuh-penuhnya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin sepenuhnya dengan pembalasan pada hari akhirat kelak. Sebab itulah mereka sanggup berjalan kaki untuk menyertai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup pergi ke Tabuk. Tabuk jauh dia daripada Madinah kurang lebih 600 km. Jalan kaki, bukan nak pergi tengok bola. Nak pergi mati. Kita tengok berebut-rebut Nabi, Masya Allah. Berebut-rebut Nabi. Kalau kita berebut-rebut Nabi, bukan senang ni, 600 km jalan kaki. Bawa makanan, bawa bekal lagi, bawa pedang lagi berseragam. Tapi kalau boleh mengundi, nak mengundi tak? Bukan untuk bahkan budak-budak pun nak pergi, yang yakin dan percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka yang diangkat hijab oleh Allah, hatinya putih bersih, jernih hatinya. Dalam perang boleh dia mengisytiharkan, keluar di mulut dia, seolah-olah mereka ni nampak dengan mata dia. Apa dia kata? Ana asyummu raihatul jannah. Terkeluar daripada mulut dia. Dia kata, aku tercium bau syurga. Tak berapa lama kata terkeluar daripada mulut dia, datang panah.
berada untuk syahid. Nak menceritakan bagaimana kalau hati itu diangkat, dijak oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat melihat rahsia-rahsia ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Di hari akhirat pula Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajah kepada ahli-ahli syurga. Dan inilah nikmat yang paling besar yang akan dikecapi oleh ahli-ahli syurga. Dan insya-Allah kita mohon kepada Allah supaya kita pun dapat nikmat ini insya-Allah. Inilah orang-orang yang disifatkan Allah dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah mukmin berseri-seri. Kerana apa? Memandang kepada Tuhan. Ini dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Balasan dihijabkan dari Allah itu merupakan satu keseksaan yang mengatasi segala keseksaan yang lain. Satu penafian nikmat yang mengatasi segala penafian nikmat yang lain. Satu kesudahan yang amat malang bagi seseorang manusia yang mendapat sifat-sifat insaniahnya dari sumber perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu apabila ia dihijabkan dari sumber ini, maka hilanglah sifat-sifatnya sebagai insan yang mulia, dan jatuhlah ia ke darjat yang rendah yang wajar dimasukkan ke dalam neraka. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Ayat yang ke-16. Dan di samping azab neraka, ia diseksakan pula dengan azab kecaman yang lebih pahit dari azab neraka. Dalam masuk neraka tak dapat memandang wajah Allah. Masuk neraka dan dalam neraka itu dikecam lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Maksudnya kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab seksa yang telah kamu mendustakannya di dunia. Di dunia dulu kamu tak percaya. Aku dah beritahu dah. Aku dah tulis dalam kitab aku, kitab suci Al-Quran. Diceritakan lagi oleh Nabi aku, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, bahawa kamu di hari akhirat kelak, kalau kamu durhaka kepada aku akan balas kamu dengan azab neraka. Tapi kamu tak percaya. Kemudian ditayangkan pula cerita golongan. Dia tak percaya. Allah kata, dulu kamu tak percaya, sekarang kamu tengok dengan mata kepala kamu sendiri, kamu rasa sendiri apa yang kamu dustakan pada ketika kamu hidup di dunia. Amalan-amalan yang baik dicatatkan dalam daftar illiyin. Itu habis cerita bab orang-orang yang fujar, orang-orang yang jahat, yang hidup di dunia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar dan kufur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, berlagak sombong, ingin merampas sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat takabur, sifat sombong itu merupakan selendang Allah. Kalau manusia nak rampas, dia akan binasa. Kemudian ditayangkan pula cerita golongan orang-orang yang taat. Mengikut cara biasa Al-Quran yang baliknya membentangkan dua cerita yang bertentangan untuk dijadikan perbandingan di antara dua hakikat. Sebelum ini dia cerita tentang orang-orang yang jahat, lepas itu dia cerita pula. Sekarang masuk ayat ini, ayat 18, insya-Allah kita akan dapat lihat Allah ceritakan pula bagaimana keadaan orang-orang yang baik, orang-orang yang abrar, supaya kita dapat buat perbandingan.
inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Tidak sekali-kali begitu. Sesungguhnya buku amalan orang-orang yang taat itu tercatat dalam daftar 'illiyyin. Profesor Dr. Hamka dalam mentafsirkan ayat ini dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar, dia mengatakan kalla itu kalla, kalau di tempat lain dikata diartikan sebagai suatu penafian. Maksudnya tidak begitu, bukan begitu, jangan sekali-kali atau sekali-kali tidak. Tetapi pada ayat ini dia dapat kita artikan. Kala dalam ayat ini, kata Profesor Dr. Hamka, dapat kita artikan apa artinya? Ingatlah. Ingatlah atau arahkanlah perhatian kepada hal itu. Fokuskan kepada perkara itu, perkara yang nak ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab tafsir kita itu, dia tafsirkan dengan penafian nafiah. Jika buku amalan golongan peneraka itu dicatat dalam daftar sijil, maka buku amalan golongan yang taat pula dicatat daftar illiyyin. Golongan yang taat ialah golongan yang patuh mengerjakan segala kebaikan. Sifat mereka bertentangan dengan golongan penerhaka yang melakukan maksiat-maksiat dan melampaui segala batas. Kata-kata illiyyin menyarankan kedudukan yang tinggi dan luhur, sementara kata-kata sijil membayangkan keadaan yang rendah dan hina. Sebelum ini diceritakan tentang catatan orang-orang yang fujar, yang jahat itu disimpan di sijil. Sijil ini adalah satu tempat yang hina. Manakala catatan amalan orang-orang yang baik, orang-orang yang abrar, disimpan catatannya di illiyyin, itu suatu tempat yang mulia, yang tinggi. Kemudian diiringi dengan pertanyaan biasa yang membayangkan kejahilan manusia dan menimbulkan kehebatan. Ditanya lagi, wa ma adraka ma 'illiyun. Tahukah engkau apakah daftar illiyun itu? Yakni illiyyin itu adalah satu perkara yang di luar ilmu pengetahuan dan kefahaman manusia. Illiyun itu tempat yang tinggi, yang mulia, yang luhur, itu di luar batas pengetahuan kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tak suruh kita kaji fikir di mana letaknya di illiyyin ini. Allah kata illiyyin ini adalah satu tempat yang mulia, yang tinggi. Jadi kita terimalah, tak usah nak cari di mana illiyyin itu. Kemudian Al-Quran kembali menjelaskan hakikat buku amalan golongan yang taat. Kitabun marqum. Apa maksud? Catatan amalan kebaikan itu kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Itulah buku catatan yang ditulis rapi. Maksud tulis rapi ini tak ada satu pun yang tinggal. Siap dengan tarikh, saatnya, ketikanya, siap. Lengkap. Itu maksud ditulis dengan rapi. Walaupun sebesar zarah tidak akan terlepas. Hebatnya kerja malaikat Allah Subhanahu wa taala yang duduk di sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita ada malaikat rapi yang menulis amal kebaikan. Ditulis terus sekali amal kebaikan kita. Jangan bimbang, jangan risau. Kalau manusia tak pandang, tak apa, kan? Akan dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Manusia tak peduli, tak apa.
Manusia tak ambil hal pun perkara yang kita buat, kebaikan yang kita buat. No problem. Jangan risau. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan melupakan. Yashhadul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat muqarrabin. Catatan amalan kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan itu disaksikan oleh malaikat-malaikat muqarrabin. Buku amalan golongan yang taat itu disaksi dan dilihat oleh para malaikat yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud muqarrabun. Yashhadul muqarrabun. Dan buku catatan orang-orang yang baik itu disimpan di tempat yang tinggi, yang mulia, dan disaksikan oleh makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat muqarrabun, para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan hakikat ini memberikan satu suasana mulia, suci dan luhur kepada buku amalan golongan yang taat. Nak memuliakan orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada di atas dunia ini. Buku itu disaksikan oleh para malaikat dengan penuh nikmat kerana di dalamnya terdapat amalan-amalan dan sifat-sifat yang mulia ini. Ini satu lagi suasana mulia yang disebutkan dengan tujuan memberi penghormatan, pengiktirafan yang tinggi kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan lagi. Bagaimana orang-orang yang taat dimuliakan di dalam syurga? Ini nak cerita pula bagaimana keadaan orang taat itu, orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah layan dia dalam syurga. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang taat itu berada dalam syurga yang penuh nikmat. Yaitu satu keadaan yang bertentangan dengan keadaan dalam neraka yang dimasuki orang-orang yang meneraka. Alal araiki yanzurun, mereka bersenang-senang di atas takhta-takhta melihat keindahan dalam syurga. Sebab tu orang yang beriman atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia yakin dan percaya bahawa dunia ini adalah merupakan mazra'atul akhirah, kebun untuk bercucuk tanam dan hasilnya akan dipetik di hari akhirat. Bagi orang-orang yang beriman, dunia ini adalah merupakan dunia darul amal, tempat untuk beramal, bukan tempat untuk mengutip hasil amal yang kita buat di dunia. Amalnya kita akan kutip di hari akhirat pula. Begitu juga dengan orang yang tidak percaya dan yakin kepada hari pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak percaya, dia melakukan segala kefahsyadan, kerosakan, kejahatan atas muka bumi ini, dan di hari akhirat pula dia akan tuai hasil. Kalau baik amalnya, insya-Allah dia akan tuai hasil yang baik. Kalau jahat amalnya, buruk amalnya, juga dia akan kutip hasil yang buruk di hari akhirat. Mereka diletakkan di tempat yang mulia. Mereka bebas melihat sesuka hati mereka. Tiada apa yang mengganggu pandangan mereka. Mereka duduk dalam syurga, duduk atas takhta. Bagaimana takhta itu? Wallahu a'lam. Bagaimana singgah sana itu? Wallahu a'lam.
Kalau kita sebut singgah sana, bukan jalan-jalan orang lah boleh duduk. Kita jangan mimpi atas dunia ni. Kan? Kalau sebut singgah sana, takhta dikhaskan untuk golongan-golongan atasan. Kan? Kita jangan mimpi. Walaupun begitu, jangan susah hati. Kalau kita yakin dan percaya, bersiap untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan persiapan yang rapi, insya-Allah, takhta yang kita idam-idamkan atas dunia ini, insya-Allah kita akan dapat di akhirat. Dan takhta di akhirat nanti lebih hebat lagi dari takhta yang atas dunia. Mungkin dihiaskan dengan emas permata dan sebagainya. Mereka bersenang-senang di atas takhta-takhta atau kursi-kursi di pelamin yang berhias indah. Atas pelamin pula. Kita duduk atas dunia ni, naik pelamin sekali. Macam mana duduk atas pelamin? Dah kahwin? Belum. Bumi, kahwin cepat. Yang dah kahwin, macam mana rasa duduk atas pelamin? Seronok ke tak seronok? Ada orang duduk atas pelamin tu mesti ada. Ada? Ada. Semua seronok. Seronok. Sekarang rasa seronok betul tak? Sekarang rasa seronok. Seronok juga? Tak seronok kan? Tak seronok macam duduk atas pelamin dulu lah. Betul tak? Kan seronok juga? Seronok juga? Kalau seronok juga tu tipu lah tu. Macam mana nak suruh datang balik keseronokan? Macam mana? Bagus, mantap. Kahwin lagi. Kahwin satu lagi, rasa betul. Rasa balik keseronokan. Kalau berani lah. Kalau tak berani, jangan. Baik. Ia hampir serupa dengan tempat duduk yang dihiasi dengan kain kelambu di sisi kita. Di sisi kita dia buat perumpamaan, suruh kita nampak, tapi bukan macam begitu, kan? Seolah-olah begitulah, kan? Ada kelambu siap sekali lah. Bagi orang-orang Arab yang berada dalam keadaan hidup yang kasar, orang Arab itu kan, yang teruk, orang Arab. Saya orang Arab tak tahu, kan? Dia kata orang Arab yang biasa hidup dalam keadaan kasar. Ini Arab yang miskin lah ni, kan? Dia tak berapa kayu. Maka gambaran takhta ini merupakan gambaran kenikmatan dan kemewahan hidup. Kalau orang biasa memang tak boleh duduk atas takhta ni, kan? Tak boleh, memang confirm tak boleh. Kalau dalam mimpi boleh kot. Mimpi je lah boleh. Merupakan gambaran kenikmatan dan kemewahan hidup yang paling tinggi di dunia. Tetapi gambarannya yang sebenar di alam akhirat adalah tersimpan di dalam ilmu Allah juga. Yang Allah siapkan untuk orang yang beriman, bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi kita kalau Allah janji nak balas, jangan risau. Jangan risau. Jangan risau kalau Allah janji dia nak balas. Balasan Allah gila-gila punya. Sebab apa? Sebab dia kaya. Dia kaya, hebat. Kalau dia beri banyak pun tak kurang. Kita kalau beri banyak kurang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia beri banyak pun tak kurang. Sebab itu kalau Allah janji, dia tak janji sikit-sikit. Bayangkan tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji kalau kita sembahyang 2 rakaat, sunat 2 rakaat, ini sunat, cerita sunat 2 rakaat, dan sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 rakaat yang kita buat itu, yang menepati syarat rukunnya, siap dengan zahir batinnya kita sembahyang, siap dengan 2 wajah, wajah zahir dan wajah batin. Allah kata janjinya dia akan balas lebih baik daripada dunia, langit dan bumi serta apa yang ada di dalam. Allahu Akbar. Tak yakin ke kita? Yang janji ini bukan tokek atas dunia ni, yang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janji.
kita ibarat atas dunia ni, beginilah kita pergi cari kerja. Jumpa dengan satu tokek, cakap tokek ada kerja kosong. Dia kata ada. Apa kerjanya? Basuh pinggang di restoran. Okeylah tokek, saya setujulah nak kerja, tapi nak tanya gaji dulu. Gaji beginilah dia kata, kalau kamu kerja 5 minit, aku bagi rumah sebuah tanah sekeping, sekap. Ada ke tokek begitu? Kalau ada kata ini tak betul tokek. Kan? Kalau ada pun bekerja tu tak sempat kerja, pesang situ dulu. Bayar 5 minit, rumah sebuah, banglo, tanah sekeping, sekap. Nak ibarat balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab balasan tak payah fikir, buat kerja buat. Itu dia. Tapi kita orang yang beriman bukan dia kira pasal balasan. Kan? Kita tengok apa dia Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi perempuan. Bukan sufi lelaki, sufi perempuan. Dia kata aku buat ibadah